Nah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara amdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidu du'al jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya, barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wa intifa wa istifadatu wa istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalatil khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan? Saya harapkan tuan-tuan semua dalam keadaan sehat. Mana-mana tak sehat tu kan, harapkan banyakkan bersabar samping mengikut nasihat daripada doktor, serta samping itu mohonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala akan berikan segera kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi ini kita akan menyambung kembali pembahasan daripada tafsir surat Yasin. Mudah-mudahan dengan adanya perbincangan kita pada pagi ini, insyaallah sikit banyak akan dapat memberi manfaat insyaallah kepada kita bersama insyaallah. Jadi pada pagi ini kita sambung tafsiran surat Yasin pada ayat yang ke-8, pada ayat yang ke-8 di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat yang ke-8. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Maksudnya, sesungguhnya kami jadikan pada leher-leher mereka itu belenggu-belenggu. Kami jadikan pada leher mereka itu belenggu-belenggu yang membekas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menongkatkan dagu mereka, lalu mereka pun terdongak.
Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat ke-8 ni. Ni ayat ni menambahkan satu ayat perbandingan lah. Baik. Jadi ayat ini merupakan ayat satu perbandingan kepada orang-orang yang telah ditetapkan azab ke atas mereka. Jadi tuan-tuan, ayat ini merupakan ayat perbandingan. Menyatakan pada kita tentang ketetapan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka juga tidak beriman dengan Rasulnya. Adalah sama bandingannya seperti orang-orang yang dijadikan pada leher-leher mereka belenggu. Sama seperti orang-orang yang dijadikan pada leher-leher mereka itu belenggu yang tebal, berat dan lebar, yang membelenggu kedua tangan mereka sampai ke dagu, sehingga menyebabkan mereka terdongak, tidak dapat melihat apa-apa yang ada di hadapan mereka, dan tidak dapat berpaling ke kanan dan ke kiri. Jadi Allah Ta'ala nak perbandingan lah kepada orang-orang yang ingkar kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Jadi mereka itu merupakan seperti orang yang terbelenggu, tangan-tangan mereka, terikat tangan-tangan mereka, terbelenggu kepada leher-leher mereka. Kan terbelenggu macam ni, kan terbelenggu macam itulah kepada leher-leher mereka, sehingga mereka terdongak. Sebabkan besarnya belenggu yang membelenggu mereka tadi, mengikat mereka, sehingga mereka sukar untuk berjalan. Kenapa? Kerana kepala mereka itu terdongak ke langit, kan? Terdongak ke atas, tidak mampu melihat ke bawah. Macam itulah. Profesor Dr. Hamka menyatakan bahawa mereka tidak mempunyai kemerdekaan diri. Kerana kelalaian dahulu, mereka telah dibelenggu oleh adat istiadat, oleh kepercayaan yang salah, kemusyrikan dan juga kebebalan. Ini pendapat daripada Profesor Dr. Hamka lah, dalam Tafsir Al-Azhar juzuk 23 muka surat 22. Dia kata masuk dengan belenggu tadi, mereka terbelenggu dengan adat kepercayaan mereka yang terdahulu lah. Adat kepercayaan mereka terdahulu, ada adat yang kuno, ada adat yang tidak bersesuaian ataupun tidak bertempatan Islam, ada adat jahiliah. Seperti cara-cara kehidupan yang tidak Islamik lah dan sebagainya. Jadi apa yang terjadi belenggu pada mereka hari ini ialah kepentingan pangkat. Ini kata penulis, iaitu Ustaz Syahril Azman bin Abdul Halim Aziz. Dia kata apa yang menjadi belenggu pada Malaysia hari ini ialah kepentingan pangkat. Ni benda ni simbolik lah, ataupun isyarah, kata-kata pinjaman, kiasan kepada maksud dengan belenggu itu ialah belenggu pangkat. Pangkat, kedudukan, jawatan, kan, jawatan, kan, kepentingan itu, kepentingan ini dan sebagainya. Okey. Kemudian mereka jadi degil dan sombong, kan, dan meletakkan kepentingan dunia melebihi daripada kepentingan akhirat. Apakah pengajaran daripada ayat ini, tuan-tuan? Pertama, seseorang yang telah ditetapkan sebagai ahli neraka, maka sukar bagi mereka itu menerima kebenaran Islam. Sukar nak terima kebenaran Islam, walaupun didakwah banyak kali, walaupun dicakap banyak kali, berpuluh kali dicakap peringatan kepada mereka terhadap azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang ingkar, yang tidak patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka masih berdegil, berdegil dan terus berkalan dalam buat kesesatan dan sebagainya. Kemudian pendakwah hanya mampu menyampaikan sahaja, tetapi yang beri hidayah petunjuk ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas pendakwah, tugas asatizah, para guru agama, guru-guru takmir, dai, kan, dai itulah macam-macam dai dan sebagainya. Jadi tugas pendakwah, kan, tuan guru, kan, alim ulama dan sebagainya, tugas mereka ialah memberi peringatan kepada mereka supaya mereka jangan melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan tidak patuh kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terpulanglah kepada
orang yang didakwah itu sendirilah. Terpulanglah pada mereka sama ada nak menerima ataupun tidak dakwah itu. Jadi kalau mereka terima, alhamdulillah. Kalau mereka tak terima, jadi mereka yang rugi. Jadi ayat itu merupakan ayat perbandingan lah. Perbandingan orang-orang yang tidak beriman tadi, yang tidak mahu menerima peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sibuk dengan lalai dengan dunia. Jadi mereka dipamerkan seperti orang yang terbelenggu lah. Terbelenggu tangan mereka terbelenggu, terikat sampai ke dagu, kan, sehingga kepala mereka terdongak dan mereka tidak mampu untuk melihat jalan-jalan di bawah mereka kerana kesukaran yang mereka cari sendirilah, macam tu. Baik, kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam ayat seterusnya, ayat ke-9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, dan kami jadikan di hadapan mereka itu sekatan, wa min khalfihim sadda, dan daripada belakang mereka sekatan, fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, dan kami tutup pandang mereka sehingga mereka tidak mampu untuk melihat. Ayat ni juga tentang merupakan tamsilan. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, kami jadikan di depan mereka itu tutupan ataupun sekatan, dan kami jadikan di belakang mereka itu tutupan ataupun sekatan, fa'aghshaynahum, dan kami tutup pandang mereka, fahum la yusurun, padahal mereka tidak melihat. Jadi ayat ini merupakan tamsil aidan li syaddi tariqul iman alaihim. Jadi ayat ini merupakan tamsilan kepada sekatan jalan iman ke atas mereka. Itulah. Jadi ayat ini menguatkan lagi pada ayat yang sebelumnya, bagi menggambarkan betapa malangnya nasib mereka, iaitu Allah Ta'ala jadikan dua sekatan yang menghalang mereka daripada memandang keburukan dunia dan memikirkan kedahsyatan akhirat. Jadi Allah Ta'ala menghijab mereka, menghalang pandang mereka daripada memandang keburukan dunia. Jadi mereka hanya nampak kebaikan dunia, keburukan dunia mereka tak nampak. Jadi mereka sibuk mencari dunia, kan, siang malam pagi petang cari dunia, cari, kan. Ni dalam keadaan sekarang ni, COVID sekarang ni, jadi banyaklah kalau manusia yang terhalang daripada mengejar dunia. Jadi masing-masing, kan, kita sekarang suasana kata muhasabah diri kita, kan, dalam suasana COVID ini, sehingga banyaklah pergerakan kita terhalang, tak boleh bebas ke sana kemari, kan, ke sana kemari kita tak bebas, jadi kita dihalang, kan, suasana keadaan ini merupakan satu muhasabah kepada kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan ada dua sekatan di depan dan sekatan di belakang. Maksud sekatan di depan, maksudnya mereka mempunyai sifat tamak, gilakan harta benda dan pangkat sebagai sekatan yang menghalang mereka daripada melihat keburukan dan kehinaan dunia. Akibatnya mereka leka dengan dunia dan menjadikan dunia itu sebagai matlamat. Mereka tak nampak keburukan dunia, mereka hanya nampak kebaikan-kebaikan dunia. Jadi mereka asyik kejar dunia lah. Jadi dunia dijadikan sebagai matlamat kehidupan mereka, sedangkan akhirat mereka lupakan. Kalau mereka mencari habuan dunia, akhirat mereka tak lupakan, itu tak ada masalah. Kan, ni masalah sekarang ni, mereka mengejar dunia tetapi mereka lupakan bekalan mereka di akhirat. Negeri yang fana, yang kekal baka, akhirat lah. Sedangkan dunia negeri yang binasa. Itu sekatan yang pertama. Sekatan yang kedua, wa min khalfihim sadda, dan daripada belakang mereka itu pun ada sekatan. Maksudnya sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang disediakan di belakang mereka pada hari kiamat. Itu sekatan yang kedua. Sekatan pertama tadi, mereka tidak memikirkan keburukan dunia. Yang kedua, mereka tidak memikirkan tentang balasan azab. Balasan azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana mereka tidak ada bekalan apa-apa.
kan, mereka sibuk mengejar tentang habuan dunia, kemewahan dunia dan sebagainya. Itu masuk dengan sekatan di belakang. Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan, zuina lahum su'u a'malihim fahum ya'mahun wala yubsiruna rusyda wala yatanabbahuna haqqa. Maksudnya dihiaskan bagi mereka itu keburukan amalan-amalan mereka, maka mereka terus dalam kesesatan dan kejahilan, tak dapat melihat petunjuk dan mereka tidak sedar akan kebenaran. Mereka tak sedar kebenaran. Kenapa? Kerana hati mereka tutup. Sama seperti ayat sebelum tadi. Hati mereka fa'aghsyainahum la yusirun. Fa'aghsyainahum fahum la yusirun. Hati mereka, pandangan mata mereka tutup dan mereka tidak dapat melihat kebenaran. Lalu fa'aghsyainahum fahum la yusirun. Lalu kami tutup pandangan mereka. Maka dengan itu mereka tak dapat melihat jalan yang benar. Tak dapat menerima manfaat. Tak dapat menerima manfaat daripada kebaikan yang ada dalam mereka, serta tidak mendapat hidayah untuk sampai kepada kebenaran dan kebaikan. Ibnu Al-Jauzi menyatakan ayat ini mempunyai dua makna. Ini pendapat Ibnu Jauzi lah. Dia kata ayat ni ada dua makna. Pertama, orang yang telah ditetapkan azab. Allah Ta'ala didingi mereka dengan kegelapan kufur, sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran dan tak dapat keluar daripada kufur tadilah. Macam tu. Itu pandangan dia. Pendapat yang pertama dia kata, orang yang Allah Ta'ala telah tetapkan azab neraka, maka Allah Ta'ala didingi mereka dengan kegelapan kufur tadi, sehingga mereka tak dapat lihat kebenaran. Yang kedua, Allah Ta'ala didingi mereka dengan kegelapan malam, ketika mereka cuba untuk menyakiti Rasulullah dan membunuh Nabi, sehingga mereka tak dapat melihatnya. Mereka tak dapat melihat baginda Rasulullah keluar. Ini dalam peristiwa hijrah lah. Ayat ni turun dalam peristiwa hijrah baginda Rasulullah SAW. Ketika Nabi nak keluar kan untuk pergi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi orang-orang kafir musyrikin Mekah, pemuda-pemuda Mekah yang mengepung rumah baginda Rasulullah SAW. Jadi mereka tertidurlah. Mereka tertidur kan? Mereka tertidur dan mereka tidak nampak melihat baginda Rasulullah SAW keluar. Dan akhirnya Nabi keluar. Mereka merancang untuk menyakiti dan membunuh baginda Rasulullah SAW. Kemudian sebagaimana kisah yang disebut oleh Jalaluddin Al-Suyuti, beberapa orang daripada kalangan Bani Makhzum, termasuk Abu Jahal dan Al-Walid Al-Mughirah, mencari baginda Nabi untuk membunuh baginda Rasulullah. Mereka hanya mendengar suara Nabi baca Quran, tetapi mereka tidak melihatnya. Ini terdapat dalam kitab Tafsir Durrul Mansur. Yang kisah tadi terdapat dalam kitab Zadul Masir. Yang kisah ni pula terdapat dalam Tafsir Durrul Mansur, di mana Abu Jahal, Abu Lahab, kan, Al-Walid Al-Mughirah. Kita tahu kan Al-Walid Al-Mughirah ni seorang yang sangat kaya. Dia sangat kaya. Kan, dia masih kekal dalam keadaan dia. Walaupun dia datang jumpa Nabi dan mendengar beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kan, dan dia percaya itu benar-benar, tapi akhirnya dia mendustakan baginda Rasulullah SAW kerana sayangkan pada kedudukannya, pangkat dan sebagainya. Jadi dia pun termasuk orang yang merancang untuk menyakiti dan bunuh baginda Rasulullah SAW. Tetapi mereka bila datang jumpa Nabi, mereka tak nampak Nabi. Mereka hanya dengar Nabi membaca Quran sahajalah. Baik, apakah pelajaran daripada ayat ini? Pertama, sesiapa yang Allah Ta'ala jadikan halangan antara dia dengan Islam dan iman, maka dia tidak akan mendapat petunjuk sehinggalah datangnya azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal ladzina haqqan alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarul azaban alim. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka hukuman Tuhanmu tidaklah akan beriman
walaupun datang kepada mereka segala macam keterangan sehingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Nampak? Jadi barang siapa yang telah tetap Allah Ta'ala tetapkan tidak beriman, maka dia tetap tidak akan beriman. Walaupun Nabi Muhammad SAW dan juga para Nabi Rasul datang kepada mereka siang dan malam, pagi dan petang, untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tetap tidak akan beriman kerana ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan mereka tidak beriman. Allazina haqqan alaihim kalimatu rabbik la yu'minun walau ja'adhum kullu ayatin hatta yarul azaban alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti pada mereka hukuman Tuhanmu tidaklah akan beriman walaupun datang pada mereka segala macam keterangan sehingga mereka menyaksikan azab yang pedih suatu hari nantilah. Yang kedua, dosa-dosa yang adalah penghalang dan pendinding untuk menerima kebenaran yang hakiki. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza akhtaha khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa iza huwa naza'a wastaghfara wa taba sakula qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu wa huwa ar-ranul ladzi zakarallah kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada sebuah hadis daripada Abu Hurairah daripada baginda Rasulullah SAW, di mana Nabi SAW telah bersabda, innal abda iza akhta, sesungguhnya seorang hamba apabila telah dia berdosa, dia melakukan kesalahan, khati'at, kan, nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda, maka dicop ataupun dititik pada hatinya satu titik hitam. Satu titik hitam. Sekali buat dosa, sekali buat kesalahan, maka akan ada satu titik hitam pada hati hamba tadi. Fa iza huwa naza'a wastaghfara wa taba sakula qalbahu. Apabila dia beristighfar dan dia meninggalkan dosa dan memohon keampunan kepada Allah Ta'ala dan bertaubat, dan titik hitam tadi maka diangkat oleh Allah Ta'ala, dihapuskan Allah Ta'ala. Wa iza 'ada zida fiha, kalau dia kembali maka titik hitam tadi akan kembali. Kalau dia buat lagi maka bertambahlah titik hitam hatta ta'luwa qalbahu, sehingga menyelubungi akan hatinya, seterusnya memadamkan cahaya iman. Wa huwa ar-ranu allazi zakarallah, sebagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya, bahkan hati mereka telah diseliputi oleh kekotoran dosa, maka sebab perbuatan kufur dan maksiat yang telah mereka kerjakan. Jadi disebabkan oleh dosa dan maksiat mereka buat tadi, dan mereka buat secara berterusan, tidak mahu istighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka hati mereka dipenuhi dengan titik hitam. Dan akhirnya menutup hati mereka daripada pancaran nur, kan, taufik hidayah daripada Allah Ta'ala tidak masuk ke dalam hati mereka. Dan sebabnya akhirnya mereka terus melakukan perkara-perkara kemungkaran. Kemudian daripada ayat ke-10 pula. Ayat 10 Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan dengan sebab itu sama sahaja pada mereka, engkau beri peringatan ataupun engkau tak beri peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Sama saja, kata Allah Ta'ala. Sawa'un 'alaihim anzartahum, sama ada kamu beri peringatan pada mereka ataupun kamu tak beri peringatan, amaran pada mereka, mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini menyatakan bahawa Allah Ta'ala telah cop hati mereka. Allah Ta'ala cop, kan, petrilah hati mereka dengan kekufuran, kekafiran dan sebagainya. Jadi sama sahajalah
sama ada diberi peringatan ke tak beri peringatan, mereka tetap berdegil lah. Berdegil. Tidak, jadi apa saja perkataan yang diajak pada mereka, mereka tetap engkar arahan Allah Subhanahu Wa Taala, arahan para nabi dan para rasul, dan arahan-arahan daripada para ulama, para asatizah dan sebagainya. Allah Taala menyebut dalam Al-Quran, innal ladzina haqqan 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yaral azaban alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah tetapkan atas mereka hukuman Tuhanmu dengan azab, mereka tidak akan beriman. Walaupun datang pada mereka segala jenis keterangan dan tanda-tanda yang membuktikan kuasa Allah Ta'ala dan kebenaran Rasulnya, sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. Surah Yunus ayat 97. Namun begitu, tuan-tuan, walaupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan ada golongan yang beriman, ada golongan yang tidak beriman, namun tugas para nabi dan para rasul tidak pernah terhenti. Dakwah para nabi dan para rasul tidak pernah berhenti. Supaya apa? Supaya mereka besok jangan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tugas para nabi dan para rasul yang menyampaikan. Di mana Allah Taala menyebut dalam Quran, fa in aslamu faqad ihtadaw, fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh, wallahu basirun bil ibad. Jika mereka memeluk Islam, maka sebenarnya mereka telah mendapat petunjuk. Jika mereka berpaling, tidak mahu menerima Islam, maka sesungguhnya kewajipanmu hanyalah menyampaikan dakwah Islam itu. Dan ingatlah, Allah Ta'ala sentiasa melihat. Allah Ta'ala sentiasa melihat kan tingkah laku segala hambanya. Jadi tugas, walaupun telah tetapkan ada beriman dan tidak beriman, kan, bukan bermakna selepas mereka tidak mempedulikan ajakan Nabi, maka Nabi pun berdiam diri dan terus tidak mempedulikan mereka. Sebaliknya Nabi terus berdakwah. Nabi terus berdakwah dan menyatakan benar-benar, kerana dia merupakan tugas dan tanggungjawab para Nabi dan para Rasul. Macam tu. Jadi, ada di kalangan kita kadang-kadang kita seru kepada mereka, mereka tidak beriman. Kita mengajak kepada kebaikan, mereka tak mahu menerima kebaikan. Jadi tugas pendakwah, tugas da'i kan dan sebagainya, teruslah menyampaikan. Teruslah menyampaikan, berdakwah dan sebagainya. Tak perlulah kita kan memikirkan sama ada mereka beriman atau tidak. Kalau mereka beriman, alhamdulillah. Kalau mereka tidak beriman, kan itu bukan lagi tanggungjawab kita. Kan itu terserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pengajaran pada ayat ini pertama, dakwah adalah kewajipan yang mesti diteruskan sama ada terima atau tidak. Yang kedua, orang yang telah ditetapkan sebagai penghuni neraka mempunyai hati yang keras. Kalau Allah Ta'ala telah tetapkan mereka penghuni neraka, mereka tetap tidak akan mengikut kata para Nabi dan para Rasul, dan hati mereka keras, dan malah mereka juga mengancam pula. Malah mereka juga mengancam kan para dai, kan para rasul, kan para pendakwah-pendakwah ini, mereka diancam dengan berbagai ancaman, sama ada ancaman bunuh, ancaman kata disekat jawatan kedudukan mereka, ancaman difitnah dan sebagainya. Tapi itulah umlah yang terjadi, sebagaimana kejadian yang berlaku pada para nabi dan rasul dahulu. Mereka juga mendapat ujian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ujian tu dah nanti akan meningkatkan lagi kedudukan mereka dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sekadar itulah perbincangan kita pada pagi ini. Mana ada beberapa ayat yang kita berkongsi, mana daripada ayat 8 sampai ayat ke-10 yang dapat kita berbincang pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian pada pagi ini, sebanyak akan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan meningkatkan ilmu lagi, dan dapat meningkatkan lagi keyakinan kita kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita tutup
Pagi ini kita baca doa sikitlah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sariqa ma'al mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyan ya fattah ya alim nawilana qulubana binuri ma'rifataka wa ta'ala fa'alfin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din. Tahassanna bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrul rada wa najjina minat ta'ni wa ta'n wal bala. Bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na al bala wal ghala wal waba wal fasha wa ta'un munkar wa fitan wa suyutil mukhtalifati ma zahara minka wa ma batan min baladina hadza khasah. ماضي منذ المسلمين كافة وعامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله. Taqabbalallahu minkum. Baik.